Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton kami di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, tak putus-putus anda bersama-sama dengan kami, menyokong kami. Dan Alhamdulillah, sekarang ni kita nak bercerita berkaitan dengan simpanan emas. Warga emas. Kadang-kadang kita kena tahu juga simpanan emas ni apa tujuan dia. Ada orang yang tak minat lah. Tapi hari ini insya-Allah kita bawakan keminatan itu hadir kepada penonton-penonton semua. Dan kita di studio saya bersama dengan dua orang ahli panel, iaitu Tuan Amran Bacok merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Tuan Haji Ramli Ahmad yang merupakan peniaga. Assalamualaikum Tuan Amran. Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sihat Ustaz. Makin hari jumpa makin handsome. Amin. Apa khabar Tuan Haji, sihat? Alhamdulillah sihat. Tuan tadi daripada mana? Saya daripada Seremban. Masya Allah. Sekarang ni menetap di Bentong lah. Oh, sekarang menetap di Bentong. Datang sini nak share dengan kita berkaitan dengan emas ni. InsyaAllah. Baik, kita nak pergi kepada Tuan Amran dulu mula-mula. Kita sebagai tentang topik kita. Mungkin boleh ceritakan dulu apa yang paling sesuai untuk kita nak dapatkan simpanan emas ni untuk pada awal ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua penonton Al-Hijrah dalam program Assalamualaikum. Hari ini kita berkongsi berkenaan dengan manfaat simpanan emas. Okey, balik pada soalan ustaz tadi, berkenaan dengan siapa yang simpan emas. Ya. Orang kata biasanya anggapan orang kaya saja simpan emas. Sebenarnya kalau boleh kita nak fahamkan semua golongan kalau boleh nak dapat simpanan emas ni, sebab kalau dari segi orang kaya dia gunakan emas ni sebagai alat pelaburan dia. Kemudian dalam masa yang sama dia menyimpan dia punya nilai kekayaan. Tapi untuk orang yang kurang kemampuan, kita cadangkan boleh jadikan emas ni sebagai satu tabungan dia, sebagai simpanan kecemasan dia. Sebab kalau apa-apa terjadi, kita nak galakkan orang-orang yang memulakan simpanan emas ni boleh menggunakan emas ni sebagai tabungan dia. Selain daripada itu, kita faham emas ni untuk orang perempuan. Kita nak tukar juga persepsi itu, yang orang lelaki pun bukan boleh pakai, boleh simpan emas. Sebab kalau boleh, kalau kita ingatkan orang perempuan saja boleh simpan emas kan, tapi kita nak fahamkan orang lelaki pun tak boleh pakailah, haram untuk orang Islam, orang lelaki Islam untuk memakai barang perhiasan. Tapi yang kita nak cerita juga dari segi golongan umur. Bayi boleh, bayi yang lahir dah ada kad surat beranak pun dia dah boleh simpan emas dekat minggul. So hari ini mungkin kita nak bincang berkenaan dengan, sebab saya selalu ditanya warga emas ni perlu ke? That's why saya mengajak Haji Ramli untuk berkongsi pengalaman beliau sebagai warga emas ni, apa simpanan emas warga emas. Dia ada kaitan sama-sama dengan warga emas. Tapi itulah, bila disebut berkaitan dengan siapa yang boleh untuk simpan emas ini, maknanya semua orang boleh simpan emas. Orang boleh, sama ada budak-budak, sama ada bayi yang dah ada surat beranak tadi. Termasuk warga emas sekali. Mungkin Haji Ramli boleh ceritakan sikit. Kadang-kadang persepsi orang yang dah berusia ni, kadang kata kita nak kena simpan emas. Buat apa? Kita pun warga emas, dia kata emas juga. Tapi kenapa? Mungkin ada alasan sendiri untuk Haji Ramli ceritakan sikit. Kenapa warga emas perlu menyimpan emas? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi warga emas ni kita gulung dua lah. Satu yang berpencen, satu yang tak berpencen. Macam saya ni peniaga kan, tak ada pencen. Kita kena create tabung pencen kita sendiri. Sebab yalah, kita pegang kan, ingat 5 sebelum 5. Jadi awal-awal dia kita tu lah, macam orang yang berpencen ni, terutama orang baru lepas pencen, dia orang banyak duit. Jadi tak disimpan kepada bentuk emas, selalunya scammer ni akan call. Dia tahu contohnya macam isteri mak mertua isteri saya, lebih kurang 60,000 kena scam. Masya Allah. Jadi bila dia simpan dalam bentuk emas, selalunya lah kita dah simpan bentuk emas ni, kita sayang. Jadi kalau orang nak tu susah, bukan susah nak cairkan, tak semudah nak tu. Tu nak ditukarkan. Jadi mana kita tukar dalam bentuk emas, dia selamat. Itu satu. Dan satu lagi, kalau kita tengok kan, bila orang dah berpencen ni, dia duit tu dia guna untuk renovate rumah lah, beli kereta lah kan. Sebab masa kerja tu dah teruk kan. Jadi masa ni lah nak enjoy kan. Kadang-kadang dia terlebih bajet tu. Jadi terpaksa pula anak-anak dia membantu dia pula untuk kehidupan, baki kehidupan dia tu.
Faham. Maknanya kalau kita bertukar emas dan perak atau emas contohnya, agak susah jugalah orang kita nak menukarnya, nak membelanjanya. Selamat. Kalau duit ada depan mata, memang nak shopping sajalah je. Selalu bocor. Subhanallah. Baik, mungkin meme and kita panggil sebagai meme gold and jewellery ni, mungkin ada cara bagaimana untuk warga emas ini untuk simpanan emas dia. Okey, macam simpanan emas macam yang kita selalu kongsikan di platform media sosial kita, khusus untuk warga emas ni, kita galakkan dia satu sebenarnya ilmu. Kita selalu mendidik dia, sebab kadang-kadang ada yang datang dengan kita ni dia mengharapkan keuntungan semata-mata. Bila kita untung ni, geng-geng scammer ni dia suka menggalakkan orang-orang yang warga emas ni dah biasanya untuk menyimpan, yang menyimpan, dia menggalakkan dia mendapat pelaburan, keuntungan. So dengan meme gold, kita nak galakkan penyimpan emas kita dengan ilmu. Kita fahamkan dia dulu. Fahamkan dia, sebab kadang-kadang dia orang ada satu amount yang besar untuk menyimpan. So kita galakkan, macam baru-baru ni kita ada satu program, kalau dia ada 100,000, kita nak bagi dia galakkan, kita bagi percuma 5 gram kalau dia menyimpan lama. Sebab kita nak galakkan fahamkan yang simpanan emas di meme gold ni adalah satu simpanan, kalau boleh fahamkan, jangka panjang. Jangan beli hari ni jual esok, beli hari ni jual minggu depan. Tapi masa saya nak share dengan ustaz sebelum kita bersiaran tadi, harga emas sekarang dah naik 327. Itu saya kata terkejut juga, cepat betul naiknya. Sebab yalah, mungkin dari segi kesan peperangan di Palestin kita doakanlah yang kita saudara-saudara kita di Palestin tu selamat dan jauh daripada mudarat yang lebih besar. Cuma kesan daripada peperangan tu kita nampak kenaikan harga emas tu. Bukanlah kita nak bergembira harga emas tu naik, tapi kesan peperangan tu. So kita nampak bagaimana emas ni menyimpan nilai. Kalau apa-apa musibah terjadi tu, sekurang-kurangnya kita ada alat kewangan untuk menyimpan kekayaan kita. Itu yang kita nampak. So ustaz tanya saya pasal harga emas naik tu. Betul. Kadang saya terkejut juga kan, pasal dia berlaku dengan cepat tiba-tiba kan. Tapi dia berpotensi untuk naik dan turun, betul. Jadi itu sebab kalau kita nak cerita lagi banyak berkaitan dengan emas ini kan. Tapi banyak lagi persoalan-persoalan yang kita nak tanya juga Tuan Haji. Mungkin pengalaman dan juga mungkin boleh bagi tips kepada kita untuk penyimpanan emas ini. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, insya-Allah. Kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton kami. Dan kami masih lagi bercerita berkaitan dengan simpanan emas, warga emas. Walaupun dua-dua emas, banyak emas sebenarnya. Tapi kita nak cerita juga berkaitan dengan, ada orang kata, senang balik-balik kepada Haji Ramli. Ada orang kata dah hujung-hujung, dah usia-usia gini, dah senja-senja ni, nak simpan emas buat apa lagi sebenarnya, dia kata gitu kan. Tapi sebab kadang-kadang bila kita tahu, bila penyimpanan itu mungkin ada manfaatnya. Dan mungkin Haji boleh ceritakan sikit pengalaman, macam mana boleh tercetusnya nak menyimpan ni, ataupun tak terlambat ke bagi orang-orang yang nak menyimpan emas pada usia-usia senja ni? Silakan. Dia lambat tak lambat ni subjektif sebenarnya. Pada saya lambat tu bila dah mati. So baki usia kita ni lah kita nak tu, sebab emas ni disimpan nilai kan. Jadi antara tu yang pengalaman saya sendiri je lah. Sebab bila kita dah masuk golongan warga emas ni, kita dah banyak fikir akhirat. Apa bekal yang kita nak buat akhirat. Macam contoh kita di Malaysia nak keluar negara, dia perlu ada pasport, ada currency nak guna duit Malaysia, tak boleh guna tempat lain. Betul. So untuk balik sana perlu ada iman dan amal soleh. Masya-Allah. Tapi kalau kata ada tergantung, contoh macam berhutang. Jadi susahlah sikit nanti. Kan? Kalau di immigration pun kalau kita tak ada pasport ke, susah juga nak keluar kan. Jadi saya manfaatkan simpanan emas ni untuk bayar hutang. Salah satu dia. Saya yalah kita berniaga dulu kan, kadang berhutang dengan kawan. Jadi buka akaun atas nama dia dan saya bayarlah. Macam contoh ada satu orang tu, mula-mula saya bayar sebulan 100, ada 4-5 kali. Lepas tu Alhamdulillah, macam Cik Amran biasa bagi tahu saya, kalau kita niat tu bagus, betul kan, nak bayar hutang, Allah pemudahkan. Dan Alhamdulillah baru-baru ni Allah bagi rezeki. Masya-Allah. Durai runtuh. Subhanallah. So tak sampai 4 bulan saya dah selesai ke hutang tu. Subhanallah. Jadi saya nampak satu manfaat lah. Ya. Ni satu saya kata benih.
Kalau contohnya kata kita tahu besok nak kiamat kan, ada benih tanam. Kita ni kiamat yang dekat, kiamat yang kecil lah nak mati tu. Tu. Sebab tu bila ada peluang begini kena tanam cepat. Sebab takut benda-benda tu semua ada benda yang manfaat yang perlu. Yalah, siapa tahu kan rezeki kita di hadapan. Jadi baki usia ni kita nak penuhkan amal-amal yang tu yang baik lah, supaya insya-Allah mati dan husnul khatimah. Subhanallah, amin, Allahumma amin. Itu yang kita nak dengan kata-kata tu. Mungkin ada penonton-penonton kita yang dengar bangkali mungkin dia semangat nak menyimpan emas mulai pada hari ini. Dan mungkin Haji Tuan Amran boleh kongsikan juga dengan kita yang dalam keadaan cara untuk memulakan simpanan emas ini untuk warga emas. Mungkin ada tawaran-tawaran, silakan. Cara memulakan simpanan emas untuk warga emas ni, macam saya cakap tadi, semua golongan sebenarnya boleh simpan emas. So untuk warga emas, tak kira siapa pun, kita boleh mulakan simpanan emas serendah RM50 dekat nama dia Gold Safe Storage, yang mana serendah RM50 ni kita boleh mulakan dan tanpa komitmen. Macam Haji Ramli tadi dia cakap saya, dia buka satu akaun untuk kawan dia untuk bayar hutang tu, dia bayar beli sikit-sikit, dia simpan sikit-sikit. Saya nak tukar sikit kata beli kepada simpan. So beli ni orang ingat habis duit. So kalau boleh sebenarnya macam saya macam balik pada soalan ustaz tadi berkenaan lambat ke tak lambat. Sebenarnya kita ni simpan emas, kita just tukar duit kita ni ke bentuk yang lebih bernilai, iaitu emas. Itu sebenarnya kita nak fahamkan, kita bukan beli emas sebenarnya, kita simpan emas, tukar currency lah, kira macam tu lah kan. So kalau dengan Mim Gold ni boleh mula serendah RM50 saja. Sebab dengan RM50 ni kita nampak kita just convert ke bentuk gram lah hari ni. Kalau hari ni kata RM50 mungkin dah dapat 0.3, ada 4 titik puluhan tu dalam bentuk emas. Emas yang kita jual ni adalah bersandarkan kepada emas fizikal, dan insya-Allah kita ada pematuhan syariah lah yang dipantau, dan juga kita sebagai orang Islam kita akan menjaga amanah tu supaya memastikan syariah yang dijalankan dipatuhi. Itu yang penting. Masya-Allah. Itu sebab kalau katalah kita nak mulakan serendah RM50 tu pun dah boleh dah untuk kita nak menyimpan emas tu kan. Baik, kalau kita nak cerita berkaitan dengan emas ni, mungkin kata-kata akhir daripada Haji Ramli untuk bagi orang yang nak berminat untuk nak menyimpan emas ni, mungkin ada nasihat sikit kepada penonton-penonton kita. Silakan Haji. Jadi emas ni dia simpan nilai lah. Jadi kalau kita tengok di Malaysia ni, dia punya kenaikan ni purata lebih kurang 10% ke atas. Jadi ialah, dan kita boleh hebahkan juga kepada waris-waris kita, anak-anak kita kan. Kita hebahkan masa kita hidup ni dulu. Tak perlu tunggu dah mati. Okey, baik, insya-Allah. Baik, untuk kata-kata akhir Tuan Amran mungkin boleh bagi tahu pada penonton kita, untuk pelanggan yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mim Gold ini, ataupun mungkin boleh nak menelefon ke siapa ataupun nak datang ke HQ ke, silakan. Okey, untuk penonton-penonton TV Al-Hijrah, kita galakkan pada penonton atau juga sahabat-sahabat di luar sana untuk pergi ke kita punya social media dan juga kita punya website mim.com.my, dan kita ada package reseller yang mana kita menggalakkan penyimpan emas kita ni untuk membuat pendapatan pasif, yang mana pendapatan tambahan untuk menjadi reseller Mim Gold. Dan juga kita juga baru ni kita ada keluarkan satu gold bar terbaru, iaitu Jabal Nur yang Gua Hira tu. Kita buat satu sempena kelahiran Rasulullah bulan lepas tu. Produk gold bar Jabal Nur ni kita ada keluaran 1 gram khas. Selain daripada tu, insya-Allah kita ada satu program santai emas di Surau Ar-Rayyan Presin 6 Putrajaya pada 31 Oktober ni. Surau Ar-Rayyan PPM Larai Presin 6, yang mana kita akan buat satu sesi borak santai, memahamkan emas. Sebab macam saya cakap tadi, kita nak galakkan orang ramai ni faham simpan emas ni kena ada ilmu. Selain daripada kita juga akan ada buka booth insya-Allah di Masjid Abu Bakar Temelur Pahang pada 28 Oktober ni. Kita buat satu booth, kita buka, so mana-mana pelanggan-pelanggan yang berminat ataupun penonton-penonton TV Al-Hijrah berminat boleh datang ke HQ kami di Shah Alam, branch kami di Alostar dan juga Jitra, serta kita punya booth di Temeloh pada 28 Oktober ni, dan juga di Putrajaya pada 31 Oktober. So pesanan saya punya tagline lah, tagline terakhir, kalau ingat emas, ingatlah Mim. Masya-Allah. Ingat emas, ingat Mim. Itu sebab
bila kita sebutkan berkaitan dengan emas ini ada banyak manfaatnya. Dan perkongsian yang dikongsikan oleh Tuan Haji dan juga Tuan Amran sangat bermanfaat buat kita, insya-Allah. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Amran Bacumoga, Ketua Pegawai Eksekutif Mim Gold and Jewellery, dan juga Tuan Haji Ramli Ahmad Peniaga yang memberikan banyak manfaat kepada kita, insya-Allah, pada pagi ini. Terima kasih banyak. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana-mana. Insya-Allah kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Assalamualaikum.